Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Prestige Beta Colony. Okey, saya percaya bahawa anda merupakan peminat ikan laga. Kalau tidak, anda tidak akan menyaksikan video ini. Okey, sebenarnya untuk episod kali ini saya cuba untuk membincangkan satu topik, iaitu adakah memelihara ikan laga ini boleh kita tukarkan daripada hanya sekadar hobi kepada satu punca pendapatan. Kan, macam mana daripada hobi boleh bertukar kepada satu punca pendapatan. Okey, macam mana kita nak buat benda tu? Apa kata anda saksikan episod ini sehingga ke akhirnya. Tak kena ikan karen lo ni minat ramah. Kita kena jangan wak tak kena ikan karen lo ni minat ramah. Demo tak kena bareng. Wow. Ha, kacau be. Kena ke 10, tapak kosong. Pada kecek, ampui saja be. Ha. Ikan beta lo ni duk cara dalam Facebook kedai kopi kedai makan. Duduk sungguh sapa kepala gege. Pakak berebut takut dia boleh kok ge. Kita kena jangan wak tak kena ikan karen lo ni nak ramah. Macam layan tak lagu tadi? Okey, saya percaya anda mungkin pernah dengar lagu tersebut yang dipopularkan oleh Yen Gulole. Kan, kalau kita sebut dalam bahasa Kelantannya, dia punya bunyi Yen Gulole. Okey, sebenarnya lagu tersebut dicipta kan setelah ikan laga ini menjadi satu fenomena, bukan hanya di negara kita dan malah di seluruh dunia lah, boleh dikatakan. Okey, di negara jiran Indonesia juga ada satu lagu yang dicipta khas untuk menceritakan bagaimana ikan laga ataupun ikan beta ini sudah menjadi satu fenomena sejak 2-3 tahun kebelakangan inilah. Okey, di negara kita pada masa ini memang ikan laga mendapat permintaan yang sangat tinggi dalam kalangan peminatnya. Kan? Kenapa saya kata macam tu? Sebab kalau kita tengok dalam rata-rata laman sosial yang menjual ikan laga ni, permintaan terlalu banyak dan juga penawarannya juga sudah semakin meningkat. Kerana apa? Kerana telah ramai peminat-peminat ikan laga ini telah menukar profesi mereka daripada hanya sekadar penghobi, iaitu memelihara ikan laga, kepada satu peringkat yang barulah, iaitu sudah menjadi peternak ikan laga. Dalam komuniti peminat ikan laga ni disebut sebagai breeder. Okey, ini yang saya nak cuba kupaskan pada episod kali ini. Satu persoalan lain yang mungkin terfikir di fikiran anda. Okey, setelah memberi tumpuan kepada aktiviti menternak ikan laga ni, berapa pula pendapatan yang mampu diraih kan dengan hanya menjual ikan laga yang sebesar berapa sentimeter saja kan. Seekor ikan berapa yang boleh jual dan berapa pula sebulan pendapatan yang boleh diraih. Okey, saya nak berkongsi dengan anda
tentang cerita-cerita yang saya sendiri perolehi, yang saya sendiri kutip apabila bertemu dengan penjual ikan laga dan juga peternak-peternak, bukan hanya di Kuala Lumpur, juga di beberapa negeri yang lain lah. Ketika saya berpeluang untuk bertemu dengan mereka, ada di antara mereka dari Pahang, ada di antara mereka daripada Terengganu, daripada Kelantan, kan. Malah percaya atau tidak, mereka ini mampu meraih pendapatan melebihi 10,000 sebulan. Kan, maknanya 5 angka lah, pendapatan 5 angka 10,000 sebulan dengan hanya menjual ikan laga. Kenapa saya kata macam tu? Sebab ikan laga ni dia jual pada harga bermula RM1, semurah RM1 sehinggalah kepada ribuan ringgit hanya untuk satu ekor. Itu bergantung kepada jenis, genetik dan pelbagai faktor-faktor lain lah. Tapi nak beritahu bahawa itulah range harga seekor ikan laga. Senang ke nak jadi breeder ikan laga ni? Kan, berapa banyak pula duit yang kita kena ada? Luas tanah kena banyak mana untuk kita tempatkan ikan laga ni? Okey, sebenarnya untuk menjawab persoalan ini, ada beberapa perkara yang kita perlu ambil tahulah. Okey, saya cuba untuk kongsikan dengan anda berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan pemerhatian saya dalam terhadap industri ikan laga pada hari inilah di negara kita. Antara perkara pertama, jika anda berminat untuk menjadi seorang breeder ikan laga, adalah anda kena tanya diri sendiri, kan, sejauh mana tahap minat anda terhadap ikan laga. Ini perkara pertama yang kita kena fikir. Kalau kita nak menjadi seorang breeder ikan laga tetapi kita kurang minat terhadap ikan laga, mungkin kita punya usaha tu tak boleh pergi jauh. Berbanding kalau kita buat apa yang kita minat, kan. Kalau kita buat apa yang kita minat, dia akan membolehkan langkah kita tu akan sentiasa ke hadapan kerana kita cuba mencari penyelesaian terhadap masalah yang mungkin akan timbul di sepanjang perjalanan tu lah, kan. Dan apabila kita minat, kita akan tidak pernah mengenal erti putus asa lah. Okey, perkara yang kedua kita kena fikir adalah sejauh mana pengetahuan kita terhadap ikan laga. Minat saja tak cukup, kan. Kita minat tapi kita tak ambil tahu tentang ikan laga, ikan beta ni, daripada mana ia bermula, sejarah dia bagaimana, apa varian yang ada, apa genetik yang ada, kan. So benda-benda asas ni sekurang-kurangnya kita kena ambil tahu supaya apabila kita bermula dengan menternak ikan laga, kita tahu asas-asasnya supaya kita buat apa yang sepatutnya, kan. Kalau kita tak tahu asas ni, mungkin akan menyebabkan kita tersalah langkah lah, dan bila tersalah langkah, di hujungnya nanti akan menimbulkan pelbagai soalan lah, pelbagai masalah yang lebih besar lah, kan. So pengetahuan asas sekurang-kurangnya kita kena tahu supaya apabila kita berurus niaga dengan pelanggan pada satu hari nanti, kita boleh menjawab setiap soalan yang mungkin akan diajukan oleh pelanggan kita lah, dan itu akan menyebabkan keyakinan pelanggan terhadap kita akan meningkat, kan. Yang ketiga, ini juga antara faktor yang penting bagi saya untuk menjadi seorang breeder ikan laga, ikan beta ni. Kita kena tanya juga diri kita, ada tak masa untuk kita luangkan dengan aktiviti baru kita ni, kan. Kalau hanya sekadar penghobi ataupun memelihara ikan laga, itu mungkin tak jadi masalah, semua orang mungkin boleh buat, budak kecil pun boleh buat. Tetapi untuk menjadi seorang breeder, kita dituntut untuk memberi komitmen yang lebih daripada hanya sekadar penghobi. Kerana apa? Untuk menjadi breeder,
kita perlu luangkan masa untuk menjaga ikan dengan lebih teliti lah kita katakan. Kalau dah banyak macam ni, macam di belakang ni, ini mungkin sikit. Kalau ada banyak lagi, contohlah kita kata ada beratus-ratus ekor ikan yang kita simpan, yang kita pelihara, yang kita dah biarkan. Setiap ekor tu, setiap bekas yang macam di belakang ni, kita kena tukar air, kan? Kekerapan tu kita kena konsisten lah. Kena bagi makan, kita kena merawat jika ada ikan yang menghadapi masalah kesihatan, kan? So masa-masa tu adakah kita boleh memberi komitmen? Kan itu kita kena tanya. Sebab bila kita dah menjadi seorang breeder ni, mungkin masa bersama keluarga akan terhad. Masa untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti yang lain yang sebelum ini kita pernah buat mungkin akan juga terhad. Kerana kita telah kita perlu memberi perhatian kepada aktiviti baru kita ni. So kalau anda rasa boleh melakukan itu, dan anda boleh memulakan langkah untuk menjadi seorang breeder ikan laga. Yang keempat, perkara yang keempat pula, okey, apabila kita sudah melangkah ke alam breeder, kan, so kita kena tahu juga ikan apa yang kita nak breed sebenarnya, yang kita nak ternak, kita nak biak ni, kan. So untuk menjawab persoalan ini, kita perlu melakukan sedikit homework lah. Kita kena kaji, kita kena tinjau di pasaran, khususnya di negara kita ini, ikan weta, ikan laga jenis apa yang mendapat permintaan yang tinggi daripada pembeli, daripada pelanggan lah. Dan so bila kita dah tahu ikan jenis apa, strain apa, dan kita boleh biak ikan tersebut lah, supaya ikan yang kita hasilkan nanti, yang kita dah pelihara selama 4 bulan, 5 bulan, boleh dijual semuanya pada harga yang munasabah pada waktu tu lah, supaya penat lelah kita sepanjang waktu tu berbaloi dan orang kata terbayar lah, kan. Tidaklah orang cakap kita bela, kita ternak ikan yang kita sendiri suka, akhirnya sebenarnya selepas 4-5 bulan ikan tu permintaannya di pasaran mungkin sudah merudum, menyebabkan harga juga jatuh dan kita tidak mampu untuk meraih pendapatan seperti mana yang kita harapkan lah. So ini perkara yang penting, kaji pasaran, terutama ikan apa yang mendapat permintaan yang tinggi pada waktu tersebut. Perkara yang kelima adalah apabila kita sudah yakin bahawa kita mampu memberi komitmen masa untuk menjadi seorang breeder, dan kita dah kaji pasaran ikan apa yang patut kita breed. Okey, yang kelima ini adalah kita perlu kuasai teknik membiarkan ikan yang betul. Okey, macam mana nak tahu, nak belajar teknik ni? Okey, pada waktu sekarang pelbagai sumber kita boleh dapat, khususnya daripada laman sosial, daripada internet, buka YouTube. Banyak breeder-breeder di Malaysia dan juga di luar negara, termasuk negara-negara jiran, kan, di Indonesia, di Thailand. Mereka mengajar, memberi tips, berkongsi pengalaman mereka bagaimana cara untuk kita ternak ikan laga ni dengan cara mereka tersendirilah, dan sebahagian cara itu kita boleh gunakan untuk kita breed ikan laga di tempat kita sendirilah. Mungkin ada cara yang sesuai, mungkin ada cara yang kurang sesuai. So kita kena belajar, kita kena timba ilmu, dan kita kena buat sendiri supaya kita tahu yang mana sebenarnya sesuai untuk keadaan kita. Dan bila dah kita mahir, dan kita boleh teruskanlah, kan, untuk breed semua jenis ikan laga. Dan kerana boleh katakan asas untuk menternak ikan laga ni adalah sama. Okey, yang keenam. Okey, faktor yang keenam adalah kita kena tinjau, kita kena lihat bagaimana breeder dan penjual-penjual ikan laga ni mereka memasarkan produk mereka. Kan, kalau dulu mungkin kita buka booth di
di pasar pagi, pasar tani, di uptown, downtown, ataupun mungkin kita melihat ada orang menjual di kedai-kedai akuarium seperti yang saya kata tadi. Tapi pada hari ini kaedah itu mungkin tidak bersesuaian lagi kan, kerana kebanyakan kita pada hari ini sudah mahir dengan pembelian secara online. Jadi saya lihat ramai peternak, breeder ni dan juga penjual ikan laga ni, mereka memasarkan ikan-ikan mereka melalui WhatsApp group, melalui Instagram, malah ada juga yang jual melalui Shopee. Okey, ini bermakna penjualan secara online ini telah menjadi satu pilihan, bukan hanya kepada penjual tetapi juga kepada pembeli, kerana ia memudahkan kan bagaimana kaedah untuk kita memasarkan ikan tu, bagaimana untuk kita menarik minat orang untuk membeli ikan tu, itu kita kena kuasai lah. Okey, perkara yang ketujuh kita perlu buat adalah jangan berhenti untuk terus menimba ilmu, kan. Kita boleh dapat pelbagai maklumat daripada laman-laman sosial, laman-laman web, sumber digital lah, kan. Dan juga kalau ada masa kita cuba berhubung dengan breeder-breeder yang lebih berpengalaman lah, sama ada kita pergi ke farm mereka ataupun kita berbual melalui telefon, kan. Kaedah ni pelbagai. Kita cari ilmu sebanyak mungkin, kerana industri ikan laga ni dia sentiasa berubah, khususnya dari segi strain ikan laga. Genetik ikan laga ni dia sentiasa berubah. So kita kena ambil tahu, kita kena lihat bukan hanya sekadar di negara kita tapi di seluruh dunia, apa jenis-jenis ikan laga baru yang dihasilkan oleh breeder-breeder otai lah yang lebih berpengalaman. Jadi kita ambil pengalaman daripada mereka, kita cedok pengalaman daripada mereka untuk kita apply dalam aktiviti kita di farm kita sendiri lah. So kita tengok ikan apa yang baru, bagaimana mereka menghasilkan strain-strain yang baru, dan kita cuba buat supaya kita tidak ketinggalan jauh daripada mereka lah. Macam mana? Boleh hadam tak 7 perkara yang saya kongsikan tadi? Okey, kalau anda rasa boleh hadam, boleh terima benda tu, insya-Allah anda boleh memulakan langkah sebagai seorang breeder. Tetapi jangan hanya terikat kepada 7 perkara yang saya kongsikan tadi. Sebenarnya banyak lagi perkara-perkara lain yang anda mungkin boleh korek, mungkin anda boleh dapatkan daripada peternak-peternak yang lain lah. Saya hanya kongsikan 7 perkara itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Sama ada anda ingin memulakan langkah sebagai seorang breeder ataupun tidak, anda kena tanya diri anda sendiri. Bab kata pepatah, tepuk dada, tanya selera. Okey, sehingga kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat untuk anda, sila tekan butang like, share dan subscribe supaya ia memberi motivasi kepada saya untuk menghasilkan lebih banyak video-video lain pada masa yang akan datang. Okey, sehingga kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.